wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa inna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wa intifa'u li ifadah wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilata ala khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi bincang berkenaan dengan sifat tawaduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita dah baca sebahagian hadis yang panjang. Malam ni kita akan sambung hadis tersebut. Di antaranya ditanyakan oleh dua orang cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bertemu dengan pakcik mereka, iaitu Sayyidina Hindun bin Abi Halah. Sayyidina Hasan jumpa dengan Hindun bin Abi Halah. Ini pakcik mereka yang pandai menyifatkan tentang diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manakala Sayyidina Husain pula tanya kepada adiknya, Sayyidina Husain pula adiknya tanya kepada ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu tentang ahwal keadaan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey. Antara yang kita dah bincang dah berkenaan dengan soalan Sayyidina Hasan, beliau menceritakan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang bentuk tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Kemudian Sayyidina Husain pula beliau menceritakan tentang cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi masuk ke dalam rumah. Nabi buat apa? Nabi masuk dalam rumah, Nabi bahagikan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Taala. Nabi bahagikan waktu Nabi dengan keluarga. Nabi khaskan waktu Nabi untuk diri sendiri. Yang mana waktu diri sendiri tersebut, waktu berehat Nabi, Nabi gunakan untuk bermusyawarah ataupun bagi masa dengan sahabat-sahabat, maksudnya dengan umat. Nah, itu waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Husain cerita tentang keadaan Nabi SAW apabila berada di rumah, macam mana. Kemudian ditanyakan juga bagaimana keadaan baginda Nabi SAW apabila berada di luar rumah. Itu kita dah cerita dah. Muka surat apa ni? Yang buku ungu ni muka surat 27 tentang majlis Nabi SAW. Betul tak? Tak bawa. Ada satu tepi tu dalam muka surat 265. Ambil satu ni kat jam. Buku warna ungu tu. Dalam bilik ada satu tak? Dalam bilik kita pejabat. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekarang kita nak tengok tentang soalan seterusnya yang ditanyakan oleh Sayyidina Husain kepada ayahandanya, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kenapa tanya kepada Sayyidina Ali? Kerana Sayyidina Ali merupakan orang yang pandai menyifatkan tentang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku Syama'il Muhammadiyah. Okey. Muka surat 265, baris yang perenggan yang kedua daripada bawah. Perenggan yang kedua daripada bawah, buku Intim. Terjemahan Syama'il Muhammadiyah terbitan Intim. Mana? Kalau terbitan lain saya tak pasti. Tapi kalau terbitan Intim Record ni, buku warna purple, muka surat 265. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Soalan seterusnya daripada Sayyidina Husain kepada ayahnya, qala, saya baca Arab dulu nah. Fasa'altuhu an majlisihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa la yajlisu illa ala dhikrin wa idza intaha ila qaumin jalasa haitsu yantahi bihil majlisu
wa ya'muru bidzalika. 265 yu'ti kulla julasaihi binasibihi la yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu wa man jalasahu aw fa'awdahu fi hajatin sabiruhu hatta yakuna huwal munsarifa anhu wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha aw bimaisurin minal qawli. Baik, berkata Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian aku bertanya kepada ayahku yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam karramallahu wajhah, tentang majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi nak duduk dalam satu tempat, berada dalam satu tempat. Tak sebenarnya duduk. Nabi duduk satu tempat, berada dalam satu tempat. Apa yang Nabi buat? Itu maksud julus ataupun majlisihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kejawab Sayyidina Ali, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdiri dan juga duduk melainkan dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sifat Nabi kita ini, para ulama sebut sebagai Quran yang berjalan. Apa dia? Allah sebut alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mana ketika mana mereka berdiri pun ingat Tuhan. Ketika mana mereka duduk pun ingat Tuhan. Ketika mana mereka meletakkan badan mereka untuk nak tidur pun masih lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala dzikrullahi akbar. Sebab tu para ulama mengatakan kalau sekiranya kita mengamalkan kitab-kitab zikir-zikir yang Nabi SAW susun, sebut ketika mana berdiri, ketika mana duduk, nak bangun sekurang-kurangnya bismillah kan, nak duduk bismillah, nak masuk dalam rumah baca doa dia. Bila sampai satu tempat yang baru kita singgah, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim, sebanyak 3 kali. InsyaAllah tidak akan ditimpa sebarang mudarat. Zikir-zikir yang disebutkan ini ataupun zikir-zikir yang Nabi baca, semuanya ada perawatan untuk jiwa kita, dalam masa yang sama benteng daripada sebarang mudarat. Lepas tu kadang-kadang ada orang dia ngantuk sangat ataupun mata makati terjun terus, zikir pun tidak ada. Sehingga guru kami pesan, kalau siang hari kita ni tak sempat nak selawat dekat Nabi SAW, usahakanlah sebelum tidur biar ada masa kita ingat Nabi SAW. Kalau lebih baik sepanjang hari kita ada target, kemudian sebelum tidur juga sekurang-kurangnya ambillah 100 kali selawat. Kemudian baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian baca berapa kali? Bismillah berapa kali? Ada yang baca 21 kali, ada yang baca 41 kali. Kalau baca 41 kali ni dia kuat sikit. 21 kali tu benteng daripada kebakaran ataupun kecurian. Tapi kalau kata 41 kali, dia jadi macam double lagi. Ikatan tu, benteng tersebut jadi double lagi. Itu zikir-zikir sebelum tidur. Ada Nabi baca doa sebelum tidur, Allahumma inni aslamtu wajhi wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika la manja wa la manja illa ilaika. Allahumma inni amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Doa tersebut ada dalam hadis Sayyidul Salihin, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika tu. Doa tersebut kalau kita baca sebelum tidur, nanti kita bagi tengok doa tersebut kalau baca sebelum tidur, disebutkan kelebihan dia, seseorang akan bangun dalam keadaan fitrah. Apa dia fitrah? Suci sifat dia. Tak rasa nak marah ke orang, tak rasa dendam dekat orang, tak rasa benci dekat orang. Itu doa tersebut. Nanti kita cuba bagilah insya-Allah. Ada banyak doa Nabi sebelum tidur ni yang kita selalu baca, bismikallahumma ahyawa. Itu pun hanya sekerat saja. Padahal sebelum tu panjang lagi. Antara doa yang Nabi baca lagi, Rabbi qini. Rabbi qini adzabaka yauma tub'atsu
ibadaka. 6 patah perkataan. Rabbi, cantik. Rabbi qini. Qini, qaf. Qaf. Rabbi. Rabbi qini. Rabbi qini azabaka. Yauma tub'atsu. Yauma tub'atsu. Rabbi qini azabaka yauma tub'atsu. Tub'atsu ibadaka. Rabbi qini azabaka yauma tub'atsu ibadaka. Itu baca doa sebelum tidur, doa zikir-zikir, ya Allah, selamatkan aku, jagalah aku daripada azab kamu ketika hari engkau mengutuskan hamba-hambamu, ketika mana engkau mengumpulkan hamba-hambamu, maka selamatkan aku. Jadi zikir-zikir Nabi ni banyak sungguh, banyak sungguh. Kalau kita jaga, insya-Allah kita akan ada sesuatu makanan untuk roh kita, dalam masa yang sama benteng daripada sebarang mudarat. Satu sifat Nabi SAW. Kemudian yang kedua, apa sifat Nabi kalau Nabi SAW duduk dalam majlis ataupun berada di satu tempat? Yang kedua, apabila baginda Nabi SAW mendatangi suatu kaum, baginda SAW akan duduk pada barisan terakhir dalam majlis dan menyuruh untuk melakukan demikian. Subhanallah. Walaupun Nabi tak main dan duduk depan terus. Tak mana orang yang paling last, disitulah Nabi duduk sekali dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga tanda mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi juga perintahkan kita untuk buat demikian. Izan taha ahadukum il majlisi, apabila kamu berada di akhir majlis, duduk situ. Fa in wussi'a lahu falyajlis. Lalu kalau orang jemput kamu ke satu tempat, falyajlis, maka kamu duduk di situ. Jadi sebab tu ni asalnya sunnah begitu. Duduk tempatnya asal duduk di belakang dulu. Tapi bila mana orang jemput kamu, sila duduk sini, sila duduk sini, maka kita ikut. Ini hadis. Wa illa falyanzur ila awsa'i makanin yarahu falyajlis fihi. Kalau sekiranya tempat di belakang tu penuh dah, tengok ruang kiri kanan pun tidak ada, Nabi kata apa? Tengok tempat yang lebih luas daripada itu, carilah, kemudian duduk. Ini sunnah Nabi SAW. Nabi arahkan kita berbuat demikian. Kemudian sunnah Nabi dalam majlis yang ketiga, sifat Nabi, baginda SAW akan memberikan setiap orang yang duduk bersamanya bahagian masing-masing, iaitu setiap orang mendapat layanan yang sama. Sehingga kan para sahabat mengatakan bahawasanya sepanjang majlis Nabi hanya tengok aku saja, orang lain tak tengok pun. Masing-masing sahabat rasa macam tu. Kerana apa? Perhatian yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyum, tengok orang ni, Nabi senyum juga. Mereka orang ni, Nabi tarik muka, bukan macam tu. Orang ni senyum, tengok orang ni pun senyum. Sampai sahabat kata, Nabi senyum lebih pada aku, kat aku lah. Pasal apa? Tumpuannya Nabi SAW. Kita selain daripada Nabi ni tak mampu nak buat macam tu. Kadang-kadang mai pula dah. Masya-Allah. Ramai ikut tu. Jadi ada dia perasaan macam tu kan. Tu mengapa yang duduk depan ni dia kena kawal lah. Tak lebih-lebih lagi. Ataupun kita dalam kelas pun sama, yang duduk dalam majlis, Allah, kawan baru main majlis, yang kita duduk dalam majlis pakat duk usah dah, tengok dia macam dia buat jenayah. Jangan macam tu. Dia main mengaji tu, alhamdulillah, kita tengok dia, Allahu akbar, macam dia buat jenayah. Jenayah pun tak buat macam tu. Jadi kita ni sesama mengaji jangan buat macam tu. Kemudian sehingga orang yang duduk bersama baginda Nabi SAW tidak menyangka bahawa ada orang lain yang lebih dimuliakan baginda SAW daripada dirinya. Semua merasa bahawa diri mereka dimuliakan oleh baginda Nabi SAW. Ini tanda apa? Tanda akhlak Nabi yang hebat. Tanda akhlak Nabi yang hebat ni sehingga kan boleh memberikan kebahagiaan tu
pandangan senyum tersebut kepada semua orang. Semua orang senang dalam majlis Nabi kita SAW. Ini tanda akhlak Nabi kita SAW yang mulia. Jadi sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi pesan kepada kita ni, la tabaghadu, jangan kamu saling bermusuh-musuh, wala tahasadu, jangan kamu saling hasad dengki. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu ni hamba Allah, wahai kawan, wahai saudara-saudaraku. Jangan tikam belakang, apatah lagi jangan tikam depan. Ini apa Allah sebut dalam Quran. Orang mukmin kalau kawan atas dasar takwa, insya-Allah tak ada tikam depan ataupun tikam belakang. Tapi bila mana sifat takwa tu hilang, al-akhilla yawma idzin ba'dhum ala ba'din aduun illal muttaqin. Kawan dengan kawan baik dah, tiba-tiba boleh tikam belakang. Sebab apa? Takwa tidak ada dalam hatinya. Okey. Kemudian sifat Nabi SAW lagi dalam hadis, sesiapa yang datang duduk bersama baginda Nabi SAW atau mengadu kepada baginda suatu hajat, maka baginda SAW akan melayan mereka dengan sabar, sehingga orang itu sendiri beredar daripada baginda SAW. Maksudnya kalau orang datang dekat Nabi mengadu tentang masalah, Nabi dengar. Kadang-kadang orang tu mengadu masalah, kalau kita ni pendekkan sikit. Kira nak cepat je kita, panjang sangat ni. Tapi Nabi SAW, apa yang mengadu oleh sahabat, Nabi layan saja, dengar saja. Bahkan Nabi tak buat isyarat, jadi ya kot, balik-balik dah kot, lama dah ni. Lepas tu kita ni orang Melayu, dia ada adat kan, skill bukan nak halau tetamu, tapi nak bagi tetamu tu faham-faham lah. Baliklah, lama dah, tak nak sembang ni, habis tajuk dah. Apa dia skill kita macam mana? Bila mana dah hidang makanan, duduk sembang, angkatlah, angkat pinggan tu satu hin. Ni tanda lama dah. Satu lagi, kalau tak tahulah di Kedah ke di mana ke, dia panggil air perambat. Air halau, air suruh balik. Macam mana tu? Cara dia macam mana? Kalau dulu orang akan bawa air kosong dulu. Mula-mula sembang air kosong tu adat dululah. Tapi bila saya angkat, saya bawa teh ke kopi, tu kira buah lah tu. Faham lah. Lepas kopi, lepas teh tu, tengok dah habis tu, cerah dah, jak pun habis dah. Tuan rumah pun tak angkat tambah dah, tak bangun pergi tambah. Faham lah. Tu kalau orang panggil apa, mungkin dululah kot, zaman lah tak panggil air perambat. Sebagai suruh dia tu. Jadi orang panggil apa, dulu orang faham lah. Dulu cara dia, orang layan tetamu bawa air kosong dulu. Ini tanda nak suruh sembang lama, yang sabar lu bawa air kosong. Lepas air kosong, sat makanan pula. Bila dah layan sengok, habis makan, sat tak habis lagi. Sat dulu, minum sikit dulu. Teh ada lagi, tak minum lagi ni. Lepas minum teh tu orang kata buah lah. Faham lah macam tu. Jadi ikut pada adat setempat lah. Ataupun adat kita ni bawa air teh, air kopi biasa aja. Tapi kita nak tengok macam mana tuan rumah ni, dia ni nak bagi hint kat kita supaya kita ni boleh ikut. Apa dia? Bila mana jang air kopi ataupun air teh tu tak angkat lah, tak pergi tambah lah. Kalau pergi tambah sekali, betul main sekali, habis pula jang kedua. Tuan rumah tengok, habis dah. Tuan rumah duduk diam, faham lah. Jadi kita ni jangan duk buat apa tu? Jangan duk buat cara halau. Buat macam ni, sambil buat main jak ni, ambil camca ketuk, ting. Ataupun duduk dekat dapur tu. Buat apa? Buat cedok periuk bunyi. Bunyi macam kikih kerak. Oi, tetamu ni habis nasi ni. Kayak cover lah. Walaupun memang nasi habis, tapi jangan duk korek tu macam bunyi periuk habis nasi dah. Buatlah macam mana pun. Tak lain ke sebagainya, tapi jangan bagi bunyi. Itu adab. Adat kita ni orang Melayu ni, masya-Allah. Dahsyat. Tu. Tapi kalau Nabi SAW, Nabi tunggu.
Sampailah habis orang yang mengadu tersebut, dia bangkit dulu. Seperti mana kalau Nabi salam dengan orang, Nabi salam, Nabi tak akan angkat tangan dulu, Nabi akan tunggu orang tu angkat. Selalunya lepas mengaji bab salam ni, lepas kita salam dengan orang, tarik dulu, aku nak ikut sunnah, hari tu je lah. Lepas tu pakai tarik tangan lebih awal dulu. Tapi Nabi SAW setiap masa keadaan Nabi, kalau salam, Nabi akan biar dulu orang tarik dulu. Itu sunnah Nabi kita SAW. Sebab diriwayatkan bahawasanya siapa yang mana tarik dulu, maka kuranglah sikit pahala dia. Lambat tarik, banyak pahala. Maka salamlah sampai ke subuh. Kalau tak mau, kurang pahala. Itu sunnah Nabi kita SAW. Kemudian sesiapa yang minta hajat, sama ada nak suruh doakan ke sebagainya, Nabi akan teruskan doa. Kemudian disebutkan di sini apa? Qad wassa'alahu an-nasu bastuhu wa khunuquhu fasara lahum aba wa saru 'indahu fil haqqi sawa'a. Okay. Nabi tidak pernah menghampakan hajat. Sehingga kenapa dia ada disebutkan bahawa di antara sifat tawaduk Nabi ni, ketika Nabi di Madinah ni dengan Mekah mana sejuk lagi? Madinah sejuk lagi, jangan buat main. Kalau panas pun boleh gagah siang tu. Kalau sejuk gedik ni, tambah hak kurus ni kan, tak tahan. Lari kita malam-malam ni, balut habis. Ketak ni. Bawa jaket, bawa lagi ridak, balut badan. Sejuk. Adab Nabi SAW, akhlak Nabi, kadang-kadang ada orang bawa air. Kadang bawa air tu, minta Nabi celup ni. Kita duduk tengok celup macam tu ya, celup jari, satu jari. Tapi sahabat minta ni, waktu lepas subuh ketika mana musim sejuk, celup tangan Nabi SAW. Nabi celup dalam bekas tu. Celup dalam doa. Jadi waktu tu musim sejuk. Steady je, bismillahirrahmanirrahim. Nabi tak, apa sejuk sangat. Nabi tak buat macam tu. Maksudnya Nabi ni layan hajat sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala. Ni akhlak Nabi SAW. Kan pernah diceritakan bahawasanya Habib Umar bin Hafiz, ketika mana nak makan, ada khadam tersebut, dia pun nak khidmat, seronok nak khidmat, tiba-tiba terambil air suam. Habib pun tak ada, senyum. Dia pun seronok lah, Habib senyum kat dia. Padahal tak tahu Habib tu duduk tahan, Habib Umar duduk tahan tu, air suam tu kena tangan. Kalau orang lain, pandai tu air suam kat saya, kat orang lain, itu nak kita kata apa? Akhlak. Sebab tu para ulama mengatakan, kalau nak tengok macam mana rupa Nabi kita SAW, maka tengoklah kepada Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri itu Habib Umar pernah sendiri sebut dengan demikian. Maka Habib Ali bangun pula jawab, dan sesiapa yang nak tengok akhlak Nabi SAW, maka tengoklah akhlak Habib Umar bin Hafiz. Mereka menterjemahkan akhlak Nabi kita SAW dan juga apa, ya kalau rupa paras menang kepada Habib Ali Al-Jufri. Hampir-hampir sama. Kemudian kemurahan hati dan kemuliaan akhlak Nabi SAW menyeluruh kepada semua orang. Nabi tak kira siapa, Nabi tak kedekut. Kalau Nabi sayang tu Nabi sayang semua. Baginda SAW seolah-olah menjadi ayah bagi mereka. Jadi Nabi ini ayah kepada orang beriman. Kita ni anak-anak, diumpamakan demikian. Nabi itu ayah, maka sifat ayah ni dia akan sayang kepada anak-anak dia. Tapi Nabi kita SAW lebih lagi daripada itu. Sayang Nabi ini zahir dan juga batin. Mereka menurut baginda SAW dalam kebenaran adalah sama. Layan siapa tu je sifat Nabi kita SAW. Hari ini apa yang berlaku? Yang kayangan dilayan lebih-lebih, yang marhen kurang dilayan. Maka ini bertepatan. Adakah bertepatan dengan sunnah Nabi? Tidak sama sekali. Sangat-sangat nampak diskriminasi. Jadi kita bukan nak bawa benda perpecahan dan sebagainya, tetapi kita diminta untuk sama sekali jangan setuju dengan kebatilan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina. Sehingga kan di pesanan benda ni, kalau boleh sembahyang jarak pun kita tak mau. Kita nak duduk sembahyang balik macam biasa. Maksudnya dalam hati tu biar ada. Tak mau dah ya Allah kami sembahyang macam ni. Kami nak dulu macam balik. Tu panggil apa? Jangan ada perasaan macam tu. Ini sebab ada hajat.
Tapi perasaan kita tu biar jangan ada. Ya Allah, kami kalau boleh tak mau semayang macam ni ya Allah. Segerakanlah ya Allah. Kami nak semayang macam biasa balik. Okey. Kemudian majlisuhu, majlis Nabi SAW. Macam mana? Majlisuhu majlisu hilmin wa haya'in wa amanatin wa sabrin. La turfa'u fihi al-aswatu wa la tu'banu fihi al-huramu wa la tunsa falatatuhu. Kemudian cerita tentang majlis Nabi SAW pula macam mana? Majlis yang Nabi SAW buat ialah bincang berkenaan dengan ilmu sahaja. Tidak ada gelak ketawa dan sebagainya. Maksudnya gelak sikit-sikit tu ada, melawak tu ada. Tapi banyak ilmiahnya ialah berkaitan dengan ilmu. Iaitu kemudian Nabi ni wahayain, mewujudkan rasa malu dan juga adab, rasa bersalah. Kadang-kadang kita masuk majlis berkaitan dengan kitab tasawuf. Kita masuk majlis adab atau majlis tasawuf ni kena buat spare perasaan tu. Perasaan apa? Perasaan untuk bersedia untuk nak ditegur. Kadang-kadang orang ni takkan bersediaan. Hai, ustaz ni kira nak kata ke orang je. Nak kata apa? Memang majlis tu untuk nak betulkan akhlak kita. Memang untuk nak betulkan adab kita. Itu kalau beza masuk mana-mana majlis, kita kena sparekan diri kita ni untuk ditegur. Benda salah, cuba usahakan betulkan balik. Jangan biasakan dalam keadaan salah sepanjang masa. Kemudian wa amanatin, juga dalam keadaan beramanah, serta sabar. Majlis ni kalau kita masuk, ustaz tak tunggu besar, majlis ni khas saja nak. Minta pula tutup rakaman ke contohnya, tutup khas. Maka orang yang dalam majlis tersebut jangan dia buka pula handset dia. Dah kata ni khas, cerita dalam ni. Sebab apa? Kalau nak cerita yang di luar, macam-macam berlaku hari ni. Orang tukar, ambil kerak saja, ambil tak habis. Ni majlis yang amanah. Tu kalau dipesan lah. Kalau dipesan. Okey. Kemudian majlis yang sabar. Kenapa majlis sabar? Kerana Nabi SAW sabar dengan kerenah-kerenah orang. Kadang-kadang tanya soalan tu, ya Allahu Rabbi. Orang ni Arab Badawi tanya soalan dekat Nabi SAW. Ya Rasulullah, tak ada nak ni lagi, potong soalan. Tapi Nabi sabar dengan orang-orang yang nak bertanya tadi tu. Maka sebab tu kita ni, adab lebih penting. Adab nak tanya soalan tu penting. Sama ada dalam majlis ataupun dengan cara WhatsApp ke sebagainya. Selalu kalau orang yang mengajar macam ni, dia akan kena, ustaz, boleh terang ni tak? Kalau kita kena tak apa. Bukan nak berlagak, tapi dia pun buat belagak kat kita kan. Ustaz, terang sikit ni. Siapa? Kenalkan sikit, bukannya haram pun. Minta maaf ustaz, nak tanya sikit, saya ni sekian. Duk ikut. Kenalkan diri insya-Allah. Baru namanya ada adab. Kemudian tiada seorang pun yang mengangkat suara di dalam majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kita diajarkan bahawasanya kalau nak buka kertas ni, walaupun yang online ni, buka bagi elok. Ni dia buat cari. Macam dia seorang ada bukuan. Tu dia, bukan dekat buka selak kertas ni selak satu buku. Buat macam tu pula. Ni kalau duduk depan dalam majlis ilmu, dalam kelas, jangan duk cari macam tu. Mana tak jumpa-jumpa ni? Tak mana? Cari pelan-pelan. Kenapa? Ketenangan itu daripada Allah Ta'ala, dan gopoh-gapoh itu daripada syaitan. Ni dulu orang panggil apa? Isteri kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya mengaji sebelum pergi Mesir tu, namanya Ummi Khuzaimah. Beliau ni isteri kepada Dr. Abdul Aziz Hanafi, rahimahullahu ta'ala. Di Kedah tu lah Dr. Aziz ni, dia kata apa, masa saya juga Umi cerita, saya dulu mengaji dengan Allahyarham Ustaz Azizan, Menteri Besar Kedah dulu ni, rahimahullahu ta'ala. Kalau mengaji ni, masa mula-mula buka buku tu, tengok-tengok ada pen. Ada pen dalam buku ni, buka-buka ada pen. Tepuk meja tu. Ni sahih, minggu lepas, kelas yang minggu lepas, tak ulang kaji. Tu kadang pantang orang dulu. Kadang-kadang tengok ni, orang tengok ada lipat. Lipat apa buku ni? Tak boleh, pantang larang. Tambah lagi kalau buka itu. Tu orang dulu banyak berkat. Jadi berkat tu semakin hari semakin kurang.
Jadi kita ni kena belajar, hak muda-muda ni kena belajar adab dengan orang yang lebih dewasa. Tengok orang dewasa macam mana. Macam yang depan saya semua ni lah, masya-Allah. Adab mereka tu lebih lagi. Dalam bab tauhid mereka tu, amal mereka tu lebih lagi. Adab mereka lebih lagi. Main anak muda hari ni dia buat lebih kurang aja. Buku tanda semua pen merah, perap, semua pen merah. Merah ni kalau kita taklim dia cukup pantang. Merah ni bukan untuk kita, untuk guru nak haba nak tanda aja. Tapi orang tu bukan nak salah highlight dan sebagainya tu. Tapi dalam bab adab tu, pen merah tak boleh pantang. Letak buku ni tak boleh. Letak apa dalam pen ke, letak benda dalam buku tak boleh. Pantang larang dulu. Pantang larang dalam mengaji. Hatta guru kami Syekh Abu Huda Al-Yaqubi daripada Syria, kadang-kadang bawa buku, kita kilik macam tu lah. Ada sahabat saya dia bawa buku macam ni, kilik. Waktu tu di Mesir, Syekh Abu Huda ni lari kipi kat belajar tu. Sebab apa? Nampak bila jauh, nampak buku hadis. Bukan kamu bawa tepi ni, tinggi lagi. Subhanallah. Kamu kilik bagi atas macam dada kamu ni. Tu panggil apa? Adab-adab ditekankan dulu, sebab tu ilmu tu menjadi masuk dalam jiwa mereka. Jadi kalau dalam kelas jangan duduk buka ni tu. Kedok habis. Tu kalau lipat sikit, kalau nak ikut kita tu dimaafkanlah. Ada orang tu dia lipat semuka tu. Hak teruk lagi, saya tengok orang nak ada koyak tu, ni tak penting. Ni saya jumpa. Doktor kata ni penting, ni tak penting. Hak tak penting koyak tu. Ni perangai orang-orang Arab. Kita tak jumpa tu ni noh. Alhamdulillah lah kami tak bawa adab tu. Padahal kami pun marah. Ni orang-orang Arab lah yang saya jumpa dekat Mesir tu. Kasar sungguh. Tanya soalan, yang mana penting, yang tak penting ni? Ni penting, tanda. Lepas pun lipat besar. Tak penting koyak tu. Hak kawan-kawan hak beradab sikit, luku dia. Boleh kamu koyak buku no? Ini yang panggil apa? Adab tu semakin hari semakin kurang. Jadi macam tu juga kita nak kena ajar anak-anak ni. Kita ni kalau bila ada adab, maka anak-anak pun akan jadi adab. Kalau kita ni Quran letak, tiba-tiba kita letak spek atas Quran. Buku hadis, tindih seperti tu je. Ada buku-buku lain, buku bahasa Melayu ke, sedangkan buku hadis kena ada beza. Jangan tindih. Maka buku bahasa Melayu ke yang ni bawah sikit, ikut ranking dia. Jadi kadang-kadang kita pergi, bukan nak kata lah, tertengok di sebagian rumah orang, lebih kurang je letak Quran tindih dengan buku hadis tindih dengan buku yang lain. Mana kamu nak letakkan adab dalam dengan kitab sahaja. Kemudian mana dia? Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengaibkan dan tidak mencela serta menyumpah orang lain. Malis baginda sallallahu alaihi wasallam terpelihara daripada perkataan yang buruk. Tak ada dalam majlis-majlis Nabi itu sebut nama orang, maki nama orang dan sebagainya, tak ada. Kalau Nabi nak tegur, Nabi akan tegur secara umum. Kalau orang tu melibatkan dia buat tu salah tu khas peribadi dia, maka Nabi panggil dia, tegur diam-diam. Itu sifat Nabi SAW. Mereka mu'tadilin, menganggap diri mereka sama dan saling menghormati satu sama lain. Sahabat-sahabat ni berasa diri mereka mu'tadil, semua sama aja. Tak ada berasa kami lebih duduk, kami keluarga Nabi, kami rapat dengan Nabi, kami lebih mulia. Tak. Sahabat rasa semua sama aja. Bahkan mereka itu mengutamakan antara mereka dengan melihat kepada ketakwaan. Lihat kepada ketakwaan. Oh, Masya Allah, ini sembahyang sunat lebih kita dahulukan dia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran apa? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, syu'uban wa qaba'ila. Apa? Lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu daripada manusia lelaki dan juga perempuan, syu'uban wa qabaila, kamu ada bangsa-bangsa, kamu ada kabilah-kabilah, kaum-kaum semua ni liyata'arafu, untuk kamu nak berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Nak kenal apa ni? Bukan semata-mata nak kenal duduk mana, anak berapa, orang mana, kahwin dengan orang mana dan sebagainya. Bukan nak kenal yang tu semata-mata, yang tu zahir. Tapi kata para ulama, tujuan kita jumpa dengan orang ni nak kenal siapa yang lebih bertakwa. Sebab Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kalian ialah orang yang paling bertakwa. Sebab tu minta kat Tuhan. Selalu saya sebut dalam kuliah pagi-pagi tu kan, minta kat Tuhan, ya Allah, tunjukkan aku ya Allah, siapa di kalangan hamba-Mu yang bersyukur supaya aku dapat tiru ya Allah.
Rupanya guru-guru bagi kita doa tersebut, kita doa, baca Tuhan satu-satu bawa. Ni ustaz, hasbunallah wa ni'mal wakil tak pernah tinggal. Ini lepas asar apa tu zikir lepas asar, hasbunallah wa ni'mal wakil tak pernah tinggal ni ustaz. Bahkan ni pula ustaz, pagi-pagi la haula wala quwata illa billahil azim tak pernah tinggal ni. Dan ada orang pula ustaz, dia ni kalau baca qul huwallahu ahad tak pernah tinggal. Sehari 100, sehari 100. Baru ni saya jumpa sahabat saya ni, dia zikir selawat azmiyah. Panjang tu selawat azmiyah tu. Al-azmiyah. Kita abang saya ni ustaz, dia selawat dia akan pilih selawat yang panjang. Antara selawat pilihannya selawat azmiyah. Kalau selawat tafrijiyah tu panjang juga. Tapi azimah panjang sikit lagi. Maka setiap hari dia akan usaha sehari 400 ke 500 ataupun 1000 kali. Kita hak selawat Jibril pun sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, kadang-kadang pun tak dapat 1000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam pun sikit. Ni hak depa ni himmah tak tinggi. Selawat azimah tu panjang. Tapi kok mana pun habiskan. Pasal apa? Letak yang tinggi. Minta Tuhan bertemukan dengan kita orang macam tu. Banyak dah saya jumpa, alhamdulillah. Kemudian mana ada lagi? Mereka bersikap tawaduk, iaitu merendah diri sesama mereka, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Sebab tu di antara tanda iman ni dia sayang kepada orang yang lebih muda, hormat kepada orang yang lebih tua. Laisa minna man lam yuqir kabirana wala yarham saghirana. Bukan di kalangan kami. Maksudnya apa? Bukan mereka yang sempurna iman. Mendahulukan orang yang berhajat dan memelihara orang asing, iaitu menjaga hak dan juga memuliakannya. Sahabat ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sahabat ni akhlak sahabat. Sahabat kalau kata keadaan sahabat-sahabat lain dapat tahu susah, sahabat ni tak duduk diam, mereka akan bantu cepat-cepat. Dalam masa yang sama, kalau kata ada sahabat-sahabat Nabi tu datang nak cari tetamu, maka sahabat-sahabat Nabi ni berebut-rebut nak mentamukan ataupun nak menjadi tuan rumah kepada tetamu tersebut. Ni zaman tak ada dah. Orang apa, akhlak semakin hari, sunnah ni semakin hari semakin kurang. Sahabat seronok layan tetamu. Hari ni kita rasa takut nanti dululah tetamu biar Allah. Tu orang panggil apa? Sebab tu jangan redha dengan benda macam ni. Kita minta kat Tuhan, ya Allah selesaikan ya Allah. Kami tak mau. Kami nak kembalikan balik macam zaman dulu ya Allah. Biar perasaan tu ada macam tu. Kemudian habis hadis yang panjang pada yang minggu lepas. Kemudian kita baca sikit lagi insya-Allah. Satu lagi hadis. Wa bihi ila qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Bazir. Qala haddatsana, kalau baca hadis ni depan tidak ada qala. Walaupun perkataan tu haddatsana, akhbarana, amba'ana, tapi kita tambah cara baca dia, tambah qala. Wa bi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Bazi'in qala haddatsana. Ada tak qala? Tidak ada. Sebab kita bukan diceritakan kepada kita, tetapi qala tu perawi yang menceritakan kepada kita. Qala haddatsana Bishr ibn Mufaddal qala haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law uhdiya ilayya al-qura'un laqabiltu walau du'itu alaihi la ajabtu. Wabila qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Bazi' qala haddatsana Bishr ibn Mufaddal qala haddatsana Sa'id daripada Qatadah daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya dihadiahkan kepadaku betis, tentulah aku akan terima. Betis tanpa kaki haiwan. Dia kalau kami panggil kawaret. Allahu akbar, sedap tak ada. Kawaret ni paling lazat. Kawaret, kaki kambing tu. Kalau kita ayam tu hak paha tu lah, nampak sedap sikit. Kalau kambing tu kawaret kaki tu. Ujung tu tak ada lah. Yang tu sedap, nikmat. Macam KFC boleh makan begitu saja. Sehingga menjerat jari, so sedap. Nabi paling suka yang tu. Dia panggil apa? Betis kambing. Paling suka yang tu. Sebab apa? Ada sekali dengan tulang, ada sekali dengan isi. Kalau dulu apa, satu pasar tu, kedai tu dia jual betis kambing je. Order yang tu je. Dulu murah.
Nah lah ni daripada tahu orang Malaysia suka makan bak kambing-kambing ni, dia pun naik mahal lah. Bila kita nak bak kambing tu ada siapa-siapa tak nak kekah kan? Ada tak? Sekiranya aku diundang untuk memakan betis, tentulah aku akan memperkenankan undangannya. Baik. Satu ni Nabi suka makan sebab apa? Satu sedap lah. Satu betis kambing ni di antara bahagian yang lembut. Maka bahagian yang lembut ni dia cepat hadam. Bila cepat hadam dia akan cepat makan. Kan? Lepas tu kadang-kadang kita jumpa, ketam pula doh. Buat tak makan ketam, lambat. Kan? Kerah lah payah dia kata lambat. Kalau lambat dia ada raja, lepas tu tak apa. Tapi lambat dia bukan ada raja pun, lambat dia pilih no pula lepas tu. Jadi orang-orang soleh ni, Syekh Nuruddin pesan, dia akan selalu jaga masa dia. Lambat-lambat tak mau. Lepas tu kena makan bagi cepat, jalan bagi cepat, tulis bagi cepat. Tulis tu pula kalau kita tulis bahasa Melayu dia akan lambat. S-A-Y-A. Tapi kalau tulis Jawi, tarik gitu je. Qaq-qaq kan. Dia laju sikit Jawi ni. Pelang-pelang. Tu cara tabik. Sat pula dah lagi ustaz tu lupa. Belajar bagi laju insya-Allah. Payah ustaz Tengok ustaz. Bawa keluar rakaman. Rakaman pula. Padahal hak duk rakam ni pun ada dah. Ulang balik je. Jadi kadang-kadang sebabkan itu dia memutuskan keberkatan. Tu kena belajar tulis laju. Semenjak saya di Mesir dulu, Syekh Nuruddin pesan, menuntut ilmu ni kena belajar tulis laju. Ustaz dia takkan tunggu, takut lupa. Dia ilham main tu, maka sebenarnya tu belajar. Tulis laju, pernah. Kalau Jawi laju lah. Kalau hak Rumi tu kita kena buat rumus sikit. Tak apa. Kalau habis lupa sangat buat macam mana? Balik rebus kitab tu. Rebus tulisan tu, insya-Allah ingat terus. Tu habis lupa lah tu. Kemudian yang terakhir dekat dah. Berapa kali yang terakhir ni? Ini panjang tak? Yang terakhir. Wa bi ila qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdul Rahman qala haddatsana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa birakibin baghlin wala birzaun. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan daripada Muhammad bin Al-Munkadir daripada sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungiku tanpa menunggang bagal. Bagal ni dia kacukan antara kuda dan juga keldai maupun kuda angkutan. Bagal ni apa di antara bagal Nabi ni nama apa? Bagal Nabi ada nama dia. Kalau unta namanya Qaswa. Unta Nabi namanya Qaswa. Kalau keldai namanya Ya'fur. Kalau bagal Nabi namanya Duldul. Duldul. Unta namanya Qaswa. Keldai namanya Ya'fur. Bukan kafur. Ya'fur. Dan kalau kata bagal namanya Duldul. Bukan dodol. Duldul. Lepas ni kalau belah kucing ke belah hamster ke, tak ada bagal boh nama tu. Ni Timah. Oh Timah. Jiran sebelah. Ya ada apa? Jiran pula dah perasa. Pasal apa? Panggil kucing nama Timah. Bohlah nama lain. Jadi Nabi tawaduk Nabi SAW ni, Nabi datang, kata Jabir, datang jumpa dengan aku ni tanpa menunggang bagal. Mahupun kuda angkutan. Kuda angkutan ni kuda yang orang bawa. Yang kita tu lah, bawa berjalan, naik beca, kuda yang smart lah maksudnya. Maksudnya Nabi dalam keadaan tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa ala. Okey. Ada soalan? Duldul. Apa ni bubuh nama tu? Kucing, hamster ke? Jangan duk beluh nama pelik-pelik, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang baik datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang lemah kurang daripada saya sendiri, insya-Allah.